Okey, kita sambung lagi penentuan titik pulang modal menggunakan graf. Okey, sebelum ni kita ada buat lakaran Cikgu tak padam pula. Okey, sebelum ni kita buat lakaran, di mana lakaran tu kita kira menggunakan formula, kita lakarkan sahaja, kita letak nombor nilai-nilai di sini. Okey, kali ni kita akan buat betul-betul berkaitan dengan graf. Sama juga contoh 13, kita menggunakan contoh yang sama. Apa itu contoh 13 di sini? Okey, maklumat yang telah diberikan adalah kos tetap, kos berubah unit, harga jualan unit. Kita pergi ke bawah lagi dan dia beritahu tingkat pengeluaran unit bermula 0 sehingga 5,000. Soalan dia berikan, dan bila soalan dia beri tingkat pengeluaran seperti ini, maka awak perlu menggunakan kertas graf, dan sebelum awak nak melakarkan graf, awak kena sediakan jadual. Macam matematik lah, nak buat graf kena ada jadual, dan tentukan titik pulang modal Simen Ruby ini. Pertama sekali, awak wujudkan kolom unit pengeluaran. Ini yang pertama, step pertama. Awak wujudkan kolom unit pengeluaran 0 sehingga 5,000. Kemudian kos tetap adalah mala. Awak wujudkan kolom kos tetap. Memang kos tetap dia mala. Kita pergi kepada soalan. Kos tetap dia adalah mala. 5,000 ni. Kita anggapkan dia mala setiap unit. Kos tetap dia macam ni kan? Sama. Jadi kita letak nilai yang sama. Kemudian awak kena cari jumlah kos. Sebelum awak cari jumlah kos, sama dengan kos tetap, kita dah ada kos tetap tambah kos berubah. Nak dapat jumlah kos, kita kena cari kos berubah. Senang sangat-sangat. Awak lihat dalam soalan, dia ada berikan kos berubah seunit ni. Kos berubah seunit telah diberikan. Kalau kita nak dapat kos berubah besar yang penuh, darab dengan unit je lah. Darab dengan unit. Okey, nampak? Semua darab dengan unit. Awak akan dapat nilai kos berubah. Setelah awak dapat nilai kos tetap dan kos berubah, maka awak dapat satu garis jumlah kos. Okey, ingat kita perlu dalam titik modal ini. Okey, kejap cikgu pergi lagi. Awak kena ingat, cikgu padam ni, dalam titik modal ini awak kena cari garis kos tetap, garis jumlah kos, garis jumlah hasil. Okey, sekarang kita dah ada jumlah kos dan kos tetap. Okey, boleh? Dan awak tambah satu lagi kolom di sini. Cikgu galakkan tambah je kolom di sebelah ni. Kita buat satu kolom sahaja. Jumlah hasil. Soalan dia dah berikan jualan seunit, kan? Soalan dah berikan jualan seunit RM5. Darab je lah dengan kuantiti. Awak akan dapat jumlah hasil seperti dalam buku teks ni. Ni jumlah hasil. Okey, awak letak kat sini 0. Okey, tertekan pula, sorry. Okey, alright. Awak letak 0, 5,000. Terlebih 0 pula. Okey, alah senang je topik ni lagi. 10,000, 15,000, 20,000 dan 25,000. Yang ni saya letak kat sini bagi nampak je. Sebenarnya sama je letak kat bawah ni pun, tapi saya suka semua awak nampak. Jangan buat asing macam ni Awak terus buat macam ni, macam saya ni, bagi kita nampak selari semua. Okey, dan nota di sini jangan lupa kos tetap tambah kos berubah. Jumlah hasil nak dapat macam mana, unit pengeluaran dan harga jualan unit. Ingat, sekiranya awak nak buat graf, pertama carilah garis kos tetap, awak kena cari jumlah kos dan awak kena cari jumlah hasil. Baru awak boleh sediakan graf untuk mencari titik pulang modal. Okey, sekarang ini adalah kertas graf. Okey, dan dia telah letak unit. Okey, di sini kenapa dengan 5,000? Kenapa kita bermula dengan 5,000? Sebab kalau awak lihat di sini, dia punya kos pun bermula dengan 5,000. Kalau dia punya ni kosong lah, bermula dengan 5,000.
Boleh je awak nak letak dengan 25,000 boleh, 2,500 boleh, tapi letakkan siap-siap 5,000 lah supaya ada ruang nanti untuk seterusnya. Buat gandaan 5 di sini. Yang ni awak boleh tetapkan sendiri. Yang ni kita kena ikut soalan. Yang ni awak ikut gandaan yang seperti gandaan dalam matematik. Kalau gandaan 2, 2, 4, 6, 8. Kalau 5, kita buat 5, 10, 15, 20. Okey? Boleh? Sebab kita punya kos ni kalau awak lihat sampai 20,000 ada. Dia macam gandaan 5 lah kan. 25,000 pun ada. Tengoklah awak boleh nampak bila awak buat graf. Okey. Jadi kita dah buat graf ini. Okey, jangan lupa unit pengeluaran dan kos hasil dalam bentuk RM. Kemudian awak dah boleh letak kos tetap 5,000. Okey, ingat kos tetap kita, cikgu padam ni bagi awak nampak. Okey, kos tetap kita semuanya 5,000. Sebab tu dia garis lurus. Okey, selesai. Kemudian awak pergi untuk mencari, awak lorekkan pula. Awak cari garis jumlah kos di sini bermula dengan kos tetap, di mana awak ambil dalam jadual ni. Okey. Awak ambil jadual ni, awak plot lah. Plot. No, cikgu padam pula ni, tak apalah. Terpadam. Okey, awak ambil jumlah kos ni. Okey. Awak masukkan ke dalam graf ini. Plotkan dia, plot 1, 1, 1, 1, 1, plotkan dia. Okey, kemudian jumlah hasil kita dah cari, awak plotkan, plot. Cari supaya kemudian awak garis. Seperti biasa. Dan awak akan capai dan awak akan lihat satu persilangan antara jumlah hasil dan jumlah kos. Persilangan itu dikenali sebagai titik pulang modal. Awak label kat sini. Okey, berapa nilai dia? 20,000, 2,000. Berapa kuantiti dia? 2,000. Berapa RM? Kos dia 10,000. Dah dapat dah nilai dia. Nampak? Awak tak gunakan formula, awak dah boleh dapatkan titik pulang modal. Macam ni. Okey. Alright. Setelah itu, kalau soalan dia suruh lorekkan kawasan untung dan rugi, awak lorekkan seperti inilah. Di kawasan ini adalah rugi, masih lagi mengalami kerugian. Awak tak untung lagi, tak balik modal. Kalau tak balik modal lagi, maksudnya awak masih dalam keadaan rugi. Rugi tu bukannya nampak, maksudnya awak tak boleh lah nak belanja shopping hebat-hebat. Oh, bestnya aku dapat duit banyak, bolehlah pergi melancong. Tak, belum. Awak kena capai titik pulang modal dan awak kena mencapai satu tahap untung, barulah awak boleh belanja segala keuntungan awak tu kalau nak belanja lah. Kemudian ini adalah kawasan keuntungan. Kenapa? Jumlah hasil lebih daripada jumlah kos. Kenapa sini rugi? Jumlah kos lebih daripada jumlah hasil. Itu sebab kenapa dikatakan rugi dan untung. Okey, itulah cara yang mudah dalam penyediaan graf. Okay, cikgu tunjuk lagi. Di sini awak boleh buat gerak kerja kumpulan. Cikgu-cikgu yang menonton boleh dijadikan latihan kepada murid. Bagi satu soalan saja supaya murid boleh nampak penyediaan graf ini. Kalau tak ada kertas graf tak ada masalah, tak apa. Janji murid-murid boleh lakarkan dengan baik. Okay? Alright. So kita nak analisis. Okay, tertekan lagi. Sekarang kita nak analisis. Okay, kita nak analisis titik pulang modal menggunakan kaedah graf ni. Titik pulang modal ditentukan apabila garis jumlah hasil bersilang seperti yang cikgu sebut. Dan kalau kita lihat di sini yang cikgu sebut tadi 2,000, 10,000. Maksudnya di sini pada paras 2,000 unit garis jumlah kos adalah lebih tinggi daripada jumlah hasil. Jadi ia akan menunjukkan kerugian. Pada tingkat melebihi 20,000 unit, 2,000 unit ni melebihi 2,000 unit, maka jumlah kos lebih rendah daripada jumlah hasil untung. Itu analisis. Okey? Boleh. Dan di sini dia buat apa lagi? Menjana keuntungan berdasarkan kuantiti yang disasar. Ingat lagi tak? Kalau kita gunakan kaedah formula, dia suruh cari unit sekiranya kita capai untung banyak ni. Ingat lagi tak? Kita guna formula. Ataupun dia suruh cari untung untuk capai unit banyak ni. Kalau kat sini pun memang ada juga. Macam mana kita nak janakan keuntungan? Contoh berdasarkan graf tersebut, kirakan keuntungan yang diperolehi sekiranya 3,000 unit. Awak letaklah kat sini 3,000, carilah berapa nilai dia keuntungan dia.
Dapat 150,000. Kemudian kalau unit 5,000 berapa untung dia? Letaklah kat sini. Sebab tu kalau guna kertas kraft dia lagi nampak lah. Sebab penggunaan dia dah ada kotak-kotak dia siap-siap. Okey. Jawapan di sini adalah 250,000. Cara nak cari untung sasaran dia sangat mudah menggunakan graf. Kita buat elok-elok graf, kita akan dapat nilai RM keuntungan itu. Okey. Ini ada penjelasan di sinilah. Awak boleh baca di sini. Dan ada mastery topikal, buatlah. Boleh buat. Dan tunjuk kepada cikgu lah kalau awak nak buat sebagai latihkan diri. Okey, setakat ini sahaja berkaitan dengan graf, dan kaedah graf ni sangat mudah sebenarnya untuk kita cari titik pulang modal, untuk kita cari berapakah margin caruman. Dia tak menggunakan margin caruman tau, kita guna graf semata-mata. Margin caruman dah tak ada dah untuk kaedah graf ni, dan kita boleh tentukan berapakah unit yang diperlukan untuk mencapai keuntungan banyak ni, ataupun berapa banyak keuntungan yang boleh kita capai dengan unit macam ni. Kaedah graf mudah sebab kita hanya boleh tengok dalam ni sahaja. Okey, so sampai di sini sahaja video untuk bab titik pulang modal dan kos pengeluaran. Cikgu harap dengan video-video cikgu dalam YouTube ni dapat membantu sedikit sebanyak untuk awak mudah faham. Selebihnya awak kena bertanya guru masing-masing, dan awak perlu banyakkan latihan ulang kaji. Akaun itu sangat mudah.